Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mulakan apa-apa pun. Terima kasih Allah kerana masih memanjangkan umur kita, dapat kita bersama walaupun kita tak seramai mungkin. InsyaAllah kita bukan tujuan untuk mengajar, tapi tujuan untuk bercerita dan sharing. Ya, saya dan Syukri dan Kak Norma juga terlibat dalam beberapa company sebelum ini. Okey, sebelum tu saya sihat. Kemudian saya ke hulu ke hilir bersama mereka. Cuma dengan Antidote ini saya bermula sekarang setelah saya rasa diri saya sihat kembali pada diri saya lah. Okey. So mula-mulanya bila saya di dalam satu company diperkenalkan oleh Encik Syukri kepada Antidote, saya disahkan mengidap kanser tahap 4. Okey, saya masa tu saya tak buat apa-apa lagi lah. Suami saya kerana nakkan saya sihat, dia masuk Antidote mengikut kata Encik Syukri. Kemudian bila saya dah banyak sangat masuk MLM apa semua baking produk, jadi saya dah tak percaya Antidote. Sebab apa tau, pada fikiran saya yang saya sentiasa involve dalam MLM ni, saya hanya nak mengayakan company. Mengayakan company tu kenapa? Menipu orang, bukan. Tetapi kerana di Malaysia kita kena ada backup produk. Di Malaysia kalau nak buka satu company MLM, kita kena ada satu produk untuk dibagi kepada orang, untuk backup company itu, untuk naikkan company itu sebagai company MLM. Itu syarat-syarat dia. Jadi saya sebagai seorang yang dah sentiasa involve dengan benda ni, saya memang tak percaya personally. Betul saya cakap. Walaupun saya setiap kali saya masuk company lain, seminggu saya kata benda baik, elok-elok, minggu depan saya masuk lagi company lain, saya akan puji pula benda tu. Betul? Jadi apa yang terjadi pada saya dah hilang kepercayaan sebenar-benarnya pada produk. So Puan Norma dengan ikhlas hati dia hantar 2 kotak. Dia hantar 2 kotak melalui pos laju. Saya simpan benda tu sebulan, saya tak tengok pun. Saya tak tengok sebab apa? Saya tak percaya. Satu hari saya buka FB, saya tengok Encik Isa. Encik Isa adalah pengidap kanser hidung. Okey, daripada Kuala Lumpur. Saya tengok dia live dalam FB. Macam mana dia ni boleh baik dengan Antidote? Secara sengaja saya telefon Syukri. Syukri, saya nak tanya pasal Encik Isa ni. Kebetulan Datuk Azizul ada sebelah dia. Masa tu malam tu ya tak? Lepas tu Azizul kata tak apalah, bagi aku nak cakap dengan Kak Un, dia kata. Habis tu biasalah saya orang perempuan kan suka menangis. Kan ceritalah kanser, nak matilah, nak itulah, nak ini dia. Biasalah kan. Kata dia, Datuk Azizul, jangan menangis. Jangan menangis. Okey, sekarang makan Antidote tu 1 pagi 1 malam, dia kata. Makan, dia kata. Jangan tak makan. Ini ikhlas dari saya, dia kata. Ikhlas dari kami sebab kami anggap kau ni macam kakak kami, dia kata. Saya bukan kerana dia suruh, tapi saya kerana Encik Isa tu makan. Sebab tu saya rasa why not aku try kali ni. Okey, saya pun try. Suami saya tiap-tiap pagi dia akan bagi saya, dia buka dia bagi, dia bagi, jangan salah faham. Dia buka saya cakap. Okey. Tak adalah, kadang-kadang kita ngantuk juga kan. Okey. Alright, lepas tu dia buka seceh tu dia bagi saya. Okey, apa yang jadi bila saya pergi ke radioterapi selama 30 kali, bahagian belakang saya panas. Anus tu kan panas tau. Dia panas dekat situ, nak berak sakit, nak kentut sakit, semua sakit. Lama-lama saya makan kan benda tu dah tak sakit. Itu satu yang saya perasan. Satu. Nombor 2, saya sebenarnya ada 3 ketulan. Satu di bahagian usus, satu di rahim, 2 di bahagian saraf tunjang. Cuba bayangkan, best ke tak best? Best lah kan? Mana orang ada, saya je yang ada. Okey. Pada perasaan
kawan saya, benda tu dia pedih. Pedih tau. Pedih, lepas tu dia rasa nyala. Nyala je, dia panas tau. Panas dia macam panas lah, panas. Bila orang rasa panas api dengan panas dalaman ni, lagi panas benda tu. Okey. Angat pijau, betul. Dia angat pijau macam orang kena kayak. Dia sebiji macam orang kena kayak. Lepas tu saya perasan benda tu dah semakin hilang. Saya perasan sangat benda tu dah makin berkurangan. Memang still ada, tapi dia dalam satu hari saya boleh rasa sekali macam tu. Alhamdulillah lah kan. Sekurang-kurangnya saya ada pengurangan dengan pengambilan antidot, sebabnya Allah. Okey. Lepas tu yang ketiga pula, saya ada tenaga. Kalau dulu cik abang dekat, tak usah dekat saya, kan? Dosa, nanti Allah tahu, nanti laut marah, binatang marah, semua marah kutuk saya kan. Tapi Allah mengetahui yang saya ada kanser, betul tak? Okey, setelah beberapa bulan, secara tak malu saya bagi tahu, saya memang bolehlah berlawan balik lah kan. Kan? Tak adalah macam kita ni kedinginan suami nak cari lain ke apa kan. Alhamdulillah suami saya dah 66 tahun. Tapi 66 tahun pun jangan main-main. Kan? Okey, di situ hebatnya antidot. Okey, antidot kalau secara rambang saya suka share lah. Ya, kalau macam kita biasa, macam Cik Syukri cerita di dalam slide memang betul. Tapi tak mungkin kita bila nak bercerita perseorangan dalam slide begitu, mampu orang tak nak dengar. Sama ada orang nak pergi kencing, ataupun letih dengar, ataupun dia akan tunduk tidur. Okey. So secara tak langsung kita just create lah kan. Antidot bukan ubat, dia adalah supplements. Once dia masuk dalam badan manusia, dia akan fulfill balik, dia akan penuhi balik apa sahaja kekurangan vitamin di rongga-rongga manusia. Kita semua tak sama. Saya kekurangan di lain, dia dikurangan di lain, yang ini dikurangan di lain. Jadi apa sahaja kekurangan kita sebagai manusia, dia akan tembusi balik. Okey, salah satu sebab kenapa antidot lambat bergerak kerana darah kita pekat. Mungkin kita ada kencing manis dan sebagainya. Mungkin badan kita dipenuhi toksik dan sebagainya. Sebab itu kita ada unsuran. Hari ini makan, besok boleh baik dengan 3 seceh sebab dia punya metabolisme tinggi. Okey, badan dia bersih sebab Syukri kata usus bersih kan. Jadi kalau dengan pengambilan antidot yang agak lambat, bermakna usus kita kotor. So bagi tahu dekat orang secara lambat sikit lah puan. Kita tak sama. Kadang-kadang kita kerana nak sale, kerana kita nak benda ni laku, tak apa, hari ni makan esok boleh putih. Macam tu kan. Jadi kita makan benda ni, kita mengikut kapasiti seseorang. Kadang-kadang orang makan 2-3 hari jadi okey. Sebab apa? Sebab badan dia memang okey. Sebab mungkin dia ada pengambilan suplemen sebelum ni, memang usus dia dah bersih dan sebagainya. Tapi kalau orang yang memang perutnya dah memang ketat, yang memang tinggi toksiknya, memang tebal lemaknya dan sebagainya, dia akan mengambil masa. Okey? So itu secara tak langsung. Lagi satu saya nak beritahu, daun kelor ni ya, saya ada satu customer daripada Rawang. Okey, dia ni sebenarnya penyakitnya ronsen. Tahu kita perempuan, lelaki ya, lelaki kena maklum, perempuan yang menghadapi menopause dia akan ronsen. Okey, kalau memang dia ronsen tu, lelaki kena ingat bini aku ni nak menopause lah. Jangan ingat kata bini aku menopause, aku nak cari lain sudah. Okey, so secara tak langsung daun kelor ni sebenarnya adalah daun yang boleh mengurangkan stres kita. Okey. So lagi satu, dia kalau ada, saya belajar dari satu orang Indonesia, lakinya dulu sangat gatal. Sangat gatal, lepas tu gatal. Mantan tengok orang besar. Kan? Lepas tu dia mungkin sama ada dia memang gatal betul ataupun dia buat dia orang. Okey. So daun kelor ni sebenarnya ambil dia baca ayat-ayat Al-Quran, hempah dekat laki kita.
Jangan balik praktis kan terkejut lagi. Okey. So secara tak langsung bila daun kelor ni masuk dalam antidot, dia memang akan menghilangkan ginseng secara tak langsung. Okey, benda-benda macam ni kita share dengan orang-orang. Kita tengok pula kapasiti orang tu apa, sakit ke. Kan? Okey, saya ada benda ni yang boleh mereka cuba kan. Macam itulah. Okey, selain daripada itu apa lagi? Vitamin C. Vitamin C sangat tinggi dalam ini. Vitamin C diwar-warkan boleh menghadapi COVID-19 sekarang. So COVID-19 insya-Allah ya, jangan ada ahli antidot yang makan antidot ada pertahanan imunisasi. Sebab dalam dia ada vitamin yang boleh meningkatkan sistem imunisasi. Dan jangan salah faham, bukan makan antidot COVID tak datang, bukan. Tetapi dengan sistem imunisasi yang tinggi, COVID susah nak masuk dalam badan. Okey. So benda-benda macam ni mengakibatkan makan satu seceh boleh jadi segala-galanya untuk kita sebagai manusia. Ya, A sampai Z dengan izin Allah kan. Okey. So lagi satu saya yang ini saya nak ceritalah satu benda tentang penjualan, tentang pembelian. Kita jangan kedekut dengan diri kita. Betul. Sayangi diri kita. Ya. Kalau kita dah kena macam saya, ya, diuji oleh Allah, ya. Macam mana rasanya saya ambil benda ni tanpa mengira wang. Tunggu je laki aku dapat pencen, aku bolehlah bodek dia. Nak kan antidot ni? Kan? So, kalau kita ada duit, memang kita jangan sayang. Jangan sayang. Okey? Lepas tu di zaman Rasulullah dulu, ada satu hamba Allah tanya kepada sahabat Rasulullah. Dia tanya, aku teringin sangat nak tengok Allah senyum. Aku sebagai manusia nak tengok Allah senyum. Boleh jawab tak? Ada tak ada antara perempuan boleh jawab? Macam mana kita nak tengok Allah senyum? Okey. Kalau lepas tu jawab sahabat Rasulullah, boleh. Kalau kamu nak tengok Allah senyum, bagilah tengok ibu kamu senyum. Ibu kamu yang di rumah, yang kita mungkin alpa tentang kesihatan dia, yang kita mungkin terlupa tentang dia, tentang keperluan dia, tentang ketuaan dia, tentang dia tak ada nutrisi, hari-hari bagi makan nasi lemak roti canai, tengah hari bagi gula lemak. Ya, tak ada apa asalkan ibu kenyang. Okey, ibu terlantar dibiarkan, barulah kejap-kejap itu nak beli susu Enelin, barulah kejap-kejap itu nak beli apa-apa benda nutri yang nak bagi dia makan. Itulah ibu kita. So, jawab sahabat Rasulullah, bagilah ibu kamu senyum. Senyuman itulah senyuman Allah. Ya. Pada yang tak, saya sendiri yang tak ada ibu ni, ya, saya sangat rindukan senyuman ibu saya. Ya, saya sangat sayang dia. Daripada saya lahir sampai saya besar, sampai saya dah kahwin, sampai beranak pinak, kami tidak pernah meminggirkan ibu kami. Keluarga saya lah, alhamdulillah. Jadi saya harap jangan kita kedekut kepada ibu bapa kita. Ya, duit boleh cari. Duit boleh cari, kasih sayang kita tak boleh cari, kesihatan kita tak boleh bagi. Kecuali dengan pembelian antidot. Bukan kerana saya nak promote antidot ni nak mengayakan kami tu tak, dia dah memang kaya pun. Kan? Tapi tak, sebab kerana kita nak bagi keluarga kita sihat, satu keluarga family gembira, masyarakat bahagia bersama antidot. Terima kasih. Untuk pengalaman tuan, Pak Pun ni dahulu dia pernah jadi, rasa saya adalah ahli farmasi.